Insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi hikmatika wansur 'alaina min ada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana diberikan kesempatan oleh Allah kita bersama-sama lagi berkumpul dalam majlis ilmu. Jadi untuk kita sama-sama memulakan majlis ilmu, sama-samalah kita membaca seorang sekali surah Al-Fatihah dan kita sedekah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengarang kitab ini pada kedua waktu kita, buku kita, serta pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, bertemu lagi kita dalam majlis ilmu dalam kita membicarakan kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jilid yang pertama, membicarakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita nak menjadi orang yang saleh. Riyadhus Shalihin itu taman bagi orang yang saleh. Ada orang dituatkan dia rajin amal. Amalnya itu alhamdulillah, namanya abid ataupun orang yang kuat beribadah, tapi belum lagi dia dikategorikan kepada saleh. Orang yang saleh otomatik dia beramal. Orang beramal belum tentu lagi dia saleh. Ini beza. Dia sama juga. Orang yang beriman sudah pasti dia Islam, dan orang Islam belum tentu lagi dia beriman. Jadi kalau dia mengaku dia Islam, maknanya dari segi konteks dia cuma Islam, tapi iman wallahu a'lam. Sebab kalau dia kata iman ni, dia kata af'al bil jawarih, ikrar bil lisan, tasdiq bil qalbi. Maknanya ada 5 yang perlu ada bagi orang itu nak beriman. Pertama, dia kena mengaku, tasdiq bil qalbi, maknanya hatinya membenarkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ada orang tuan-tuan, dia kata dia beriman tapi dia tak kenal Tuhan. Itu yang dia cari duit je. Maknanya Tuhan dia lah duit. Sebab dia membesarkan wang, membesarkan harta sehingga dia meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang dia tu belum lagi beriman. Hatinya, dalam jiwanya, di dalam sanubarinya masih mengakui kebesaran lain daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian pengakuan dia mengatakan bahawa Allahu Akbar. Dalam kita takbir atau ihram itu Allah yang lebih besar. Maka kita mengakulah bahawa tiada lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Maknanya kalau dia mengaku Allah itu Tuhan dia, dia beriman. Dia beriman. Kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya amalan. Itu yang kita kena faham. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang saleh ni tuan-tuan bukan sesuatu yang mudah. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini jilid yang pertama dia ada 25 jilid. Satu jilid ada 22 bab. Kalau dah ada 25 kalilah katakan 20 bab lah. Kali dengan 25 jilid, lebih kurang 500 kriteria untuk nak jadi saleh. Jadi kalau kita nak ngaku kita ni saleh, tapi ciri-ciri saleh itu tak ada, macam mana kita nak ngaku, tuan-tuan? Sebab ini kita kena semak. Sebab manusia yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, yang akan dihimpun oleh Allah Ta'ala sekali dalam syurga, 4 golongan yang Allah Ta'ala iktiraf. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Ta'ala kata apa? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Sadaqallahul azim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu diberi nikmat sebagaimana nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada para nabi, para siddiqin. Siapa dia siddiqin? Golongan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin syurga. Kemudian syuhada. Siapa dia syuhada? Orang yang berada meninggal dunia, wafat dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini golongan dia yang diiktiraf oleh Ta'ala, masuk syurga, yang dikumpulkan oleh Ta'ala. Dan yang keempat, apa dia? Wassalihin. Golongan orang yang saleh. Maknanya bukan orang yang banyak amal, belum lagi tuan-tuan. Sebab ada orang yang beramal ria'an nas. Mereka ini menunjukkan riya. Dia beramal, dia nunjuk. Ada orang beramal, dia tunjuk. Dia datang masjid surau awal kerana nak jawatan. Maaf cakap lah, jangan marah saya lah. Tapi kalau tuan-tuan ikhlas, selesai masalah. Datang awal itu suatu benda tuntutan, tapi bukan untuk pujian. Tapi kadang-kadang kita datang itu untuk pujian. Cuba kita renung. Kadang-kadang kita buat ini sesuatu untuk dipuji ke, ataupun kerana tuntutan. Ini soalannya. Bila kita meletakkan tuntutan, maka kita termasuk dalam amalan soleh. Tapi untuk pujian adalah amalan soleh. Berapa ramai orang yang buat kerana pujian? Maka dia beramal sama macam kita betul. Tak ada bezanya. Tapi yang membezakan ialah keikhlasan kita dalam hati kita. Allah Ta'ala melihat kita di sini. Sebab itu kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Kita boleh tipu manusia. Perbuatan kita boleh menipu manusia. Bagus dia ni, warak lah, alim. Kan kita orang Melayu ni suka alim gitu. Dia rajin sembahyang berjemaah tak tinggal, dia kata. Kita dengar orang kembar hujung kita dah habis. Ini yang masalah kita. Sebab itu kita kena betulkan. Sebab nak jadi saleh ini tuan-tuan, orang yang mempunyai mujahadah, dia ini melawan
nafsunya dan melaksanakan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin sampai jadi 25, maknanya lebih kurang 500 amalan yang menunjukkan ciri-ciri salih. Kita ni baru belajar satu je, ikhlas tak habis-habis lagi. Sabar dalam satu bab ada lebih kurang 10 hadis. Yang memberi kaitan tentang sifat tersebut. Ini kita baru baca hadis yang ketujuh malam ni. Banyak lagi. Dia kan sabar. Kena sabar. Kalau tak sabar, dia pula dah meninggalkan majlis. Selama je relax. Ustaz ni dia kata kuliah ni bila tak habis, dia kata nak habis baca kitab je dia tak payah cerita. Kan? Ini cerita. Sebab tu sabar salah satu daripada sifat sabar. Nanti kita akan masuk bab sabar. Dia ada lagi, ada sabar lah. Ini bukan 5, ada bagi cerita panjang sikit. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia beritahu bagaimana kaedah kita nak jadi orang yang baik, yang jadi salih. Itu iaitu dia kata majalis satu salih. Naklah duduk bergaul dengan orang yang salih. Kerana apa? Kerana jangan kamu duduk dengan orang yang fasik. Jangan kamu bergaul dengan orang yang fasik, kata Nabi Imam Ghazali. Kerana kalau kamu bergaul dengan orang yang fasik, nescaya orang fasik itu akan membawa kamu kepada pekerjaan dosa dan maksiat. Macam ada orang pergi sembahyang kan, tapi dia mengajak benda buruk. Itu namanya fasik. Belum soleh. Sembahyang tak tinggal, tapi dia ajak benda tak elok. Faham? Ada tak kawan-kawan kita macam tu? Ada. Contoh dia buat perempuan ni, dia cakap gagal. Sembahyang tak tinggal. Alhamdulillah. Buat perempuan berat, dia nombor satu. Kadang-kadang kami minum kopi pun boleh wih. Betul? Jumpa? Ya, saya cakap, bukan saya kata dia sembahyang tak sah, sembahyang dia carry on, tapi dia belum menunjukkan ciri-ciri solat. Kita duduk dengan dia, kita pun terangkat juga. Boleh tahan. Sebab kita bergaul dengan dia, setuju? Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang soleh, apa dia orang soleh? Orang yang soleh ini membawa kita kepada kebaikan, menjauhkan diri kita daripada perkara dosa. Mana tempat yang soleh ni? Di mana kita nak kumpul tempat orang soleh? Tidak lain dan tidak bukan dalam majlis ilmu. Itu tempat orang soleh. Haji tengah belajar, dia nak menguat tu orang. Dia tanya ni, tengah dengar kuliah ni, Mak Haji lalu, ada. Tak ada. Kalau ada, teruk benar lah tu. InsyaAllah tak ada. Setuju? Balik nanti cerita lain. Sebab balik dah habis baca ilmu. Dia nak menguat, itu cerita lain. Tetapi dalam baca ilmu, jarang kan. Sebab itu diasingkan lelaki perempuan. Itu aturan Islam. Faham? Maka kita menunjukkan bahawa kita menjadi orang saleh. Sebab itu bergaul dengan orang saleh. Tapi kita orang saleh tak glamour lah. Tak glamour. Sebab itu saya pernah cakap dulu, dia kata, sebab itu bila ustaz mengajar, ustaz datang, tak ada orang raih. Tak ada orang raih. Ni maaf cakap, saya bukan untuk diraih. Contoh minta maaf, saya cakap terus terang, ini bukan untuk saya cakap ketua umum. Kalau ada ustaz, ada penceramah datang, jarang diraih. Berbeza dengan orang besar datang. Sebab orang besar boleh bagi voucher, boleh bagi tanah, boleh bagi subsidi. Ustaz, guru boleh bagi apa Syekh? Boleh bagi apa? Haji Alhamdulillah, dia faham. Sebab itu boleh bagi ilmu. Ilmu itu yang menyelamatkan di dunia akhirat. Bagi voucher tuan-tuan, habis. Bukan tak bagus bagi voucher, tapi dia boleh bantu dunia je, akhirat belum tentu. Tapi siapa yang diraihkan tuan-tuan? Kalau bertemu dua makhluk ini, satu makhluk orang yang berada kedudukan, yang berautoriti memberi sesuatu dengan Tok Guru. Sedangkan Imam Ghazali kata, hendaklah kamu bergaul dengan orang saleh.
Habis kita tak boleh dengar orang sah-sah, boleh. Tapi jangan pinggirkan imam, jangan pinggirkan tok guru, jangan pinggirkan ustaz. Sekali lah. Ini kadang-kadang dah jumpa orang besar, ustaz dia tinggal, berkebut semua pergi lari rumah orang besar. Contoh, saya nak beritahu, bukan untuk saya cerita, saya tak kisah. Saya tujuan datang nak mengajar. Tuan Nai, alhamdulillah, Tuan Tan Nai pun saya tidak menyebabkan saya puji hati. Saya faham, saya tak ada masalah. Ada orang dia telit kata, setakat 3 orang ni saya tak nak mengajar. Ni ada juga yang ustaz-ustaz ni tu, ustaz ni hebat lah. Dia setakat seorang dua dia tak boleh ajar. Dia mesti 10 ke atas baru dia boleh mengajar. Jadi kalau orang yang bukan begitu, maknanya dia belum soleh lagi lah. Saya bukan nak kata, saya tak, alhamdulillah. Kalau setakat seorang dua, tanya nak belajar lagi tak? Kalau nak belajar, nak sembang, tanya dulu. Kalau nak belajar, kita buka kitab. Kalau nak sembang, kita duduk tepi dengar. Itu je. Senang. Tapi kalau duduk dengar, tanyalah soal jawab ke benda. Alhamdulillah, dapat manfaat. Setuju je? Boleh kan? Saya cakap ni bukan saya ada diskriminasi supaya kita membelakangkan pemimpin ataupun ketua. Tak, masing-masing ada peranan yang tertentu. Masing-masing. Masya Allah. Saya di sini alhamdulillah dah banyak kali dapat pelik daripada orang. Biasa orang dapat air sejuk je, air apa? Air jarak, air masak je. Jarang-jarang. Yang ini jarang-jarang dapat. Yang sebelum ni saya dapat apa tu, pulpa tu, air orange. Masya Allah. 2 kali dah saya dapat air orange. Hari ni dapat anda pula nak bagi tenaga. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh. Ini sebagai satu jariah dia, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Bagi air aku tak apa Syekh. Jaga air mampu sudah lah. Ada kurau ya. Ada ustaz ada bagi air, tak apa ustaz membaca tentang bukan kacau pula ya. Baik, apa. Alhamdulillah, baik. Sebab itu tuan-tuan, kita kena cari jadi orang yang saleh. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini membicarakan bagaimana nak jadi orang saleh. Pertama, mesti ada niat yang baik, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Itu ciri pertama bentuk kita nak ukur diri kita ini saleh atau tidak. Sebab niat kita inilah yang menentukan amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak. Ya, ada orang beramal amal tapi wallahu alam Allah Ta'ala terima atau tidak, kita serah pada Allah Ta'ala. Sebab itu apabila kita berurusan dengan Allah, apabila kita beribadah kepada Allah, kita kena letak 2 elemen mesti ada dalam kita melaksanakan ibadah. Apa dia? Yang pertama, khauf. Apa dia khauf? Takut. Kalau kita beribadah, mesti ada sifat khauf, takut. Apa makna takut? Takut kalau amalan kita ini tidak diterima. Bila kita takbir ihram, kita buat sungguh-sungguh, takut Allah Ta'ala tak terima. Sebab itu kita lihat ramai masyarakat kita bila beribadah, mereka cincang. Tahu cincang? Lebih kurang. Sebab mereka tidak meletakkan sifat khauf. Sebab dia kata, aku dah semayang dah. Haji dah semayang? Dah. Masa takbir tadi rasa kata takut tak? Tak Ustaz, ya haji takbir untuk. Maaf cakap Sebab itu kita lihat, maaf cakap sebab kita tak teliti, kita tak semak. Itu yang ramai di kalangan kita, takbiratul ihram tak bunyi. Takbiratul ihram tak bunyi. Dia angkat je tangan, mulut buka, tapi tak ada suara. Suara dalam. Apa pasal kita bila cakap tak suara dalam? Bila kita minta nasi dengan Mak Haji, dapat tak? Dapat ke tidak saya tanya? Tak dapat. Kita dengan orang minta tak ada suara pun tak dapat, apatah lagi kita minta dengan Allah Ta'ala. Allah Maha mendengar Ustaz.
Memang Allah mendengar, dah syarat dia bila rukun yang perlu perkataan diucap, kena ucap, didengar oleh telinga sendiri. Ini wajib rukun syarat sah sembahyang. Sebab kita tak rasa khauf, tak rasa susah hati, dia sembahyang. Kesian kan? Khusyuk. Bukan khusyuk, mula-mula lagi mana nak khusyuk. Dia khusyuk ni bukan tak sedar. Anda kena faham. Persepsi orang Melayu, dia kata khusyuk tak sedar. Itu khayal. Mabuk. La taqrabus salat wa antum sukara. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu sembahyang sedangkan kamu mabuk. Tak sah. Siapa yang sembahyang berkhayal sampai tak sedar diri, tak sah. Sebab orang Melayu bila sebab khusyuk, dia kata apa? Oh, sampai hilang tak ada kat diri. Itu pelik tu. Sembahyang sampai tak ada kat taman Rabah Jaya. Kat mana dia kat tu? Tak tahu dia sampai ke mana. Maknanya dia gaib ke mana pergi. Itu tak sah sembahyang apa itu. Sembahyang dia mesti kena ada di situ. Dia kena sedar apa perbuatan dia. Dia kena sedar apa dia cakap. Memang kat takbir Allah dia takbiratul ihram, takbiratul ihram bukan takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni takbir pindah rukun. Takbiratul ihram mula-mula nak sembahyang. Yang usolli kita kan, usolli fardhu maghribi salat raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itu imam, makmum. Makmum mana saya tak tahu. Kenapa jadi begitu? Sebab dia tak indah ada sifat khauf. Dia tak merajuk, dia tak merujuk cara sembahyang dia. Dia pakai muka dia. Contoh, saya cakap bukan tuan-tuan, di tempat orang lain. Kalau tuan-tuan lebih kurang macam tu, kena tengok sikit. Tak sah. Cuba kita tegur dia. Ji, tadi saya dengar Haji takbir tak bunyi, buat semayang semula. Bergaduh dia. Lebam biji mata. Kau boleh cakap aku tak sah semayang, aku tadi ikut imam dan ikut ustaz tau. Dia mau cakap. Tapi ciri dia tak menepati. Sebab dia tak ada sifat khauf. Sebab itu bila rukun qauli ni tuan-tuan, wajib didengar oleh telinga sendiri, bukan baca dalam hati. Baca dalam hati niat je. Takbiratul ihram bukan niat. Fatihah bukan niat. Tahiyat bukan niat. Tahiyat akhir bukan niat. Selawat atas Nabi bukan niat. Memberi salam juga bukan niat. Jadi dia adalah rukun ucapan, rukun perkataan, rukun yang dibaca. Ini cerita. Jadi kena faham, kena khauf. Aku takbir ni betul ke tidak? Kena semak. Tanya ustaz, tanya tok guru, tanya ulama. Aku buat ni betul ke tidak? Itu kita bila tak takut. Macam tuan-tuan lah takut bila dikatakan berita memberitahu bahawa zoo Melaka roboh. Kandang-kandang rimau, gajah, seladang, buaya, semuanya rosak, terlepas. Diharapkan seluruh penduduk Melaka berwaspada dan berhati-hati. Contohlah, diumumkan oleh pengumuman yang berautoriti. Agak-agak tuan-tuan nak jalan-jalan suka-suka tak? Agak-agak tuan-tuan nak jalan suka-suka tak? Mesti hati-hati. Tengok, kan ada orang ni. Sebab kita dapat tahu bahawa bahaya mengundang. Faham tak? Macam mana tak kisahlah. Kalau bahang-bahang dah, ada penampor sekali, salah kan? Ada yang penampor. Orang yang ada yang penampor, dia tak takut lah. Gitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita rasa kita dah independen, kita rasa kita dah selamat, aku
Apa nak gaduh dah? Jadi kita buat sudahlah. Ini ciri sebab kita tak takut dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, iaitu raja. Apa dia raja? Harapan. Kita dah sembahyang, dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berharap supaya apa yang kita buat itu Allah Ta'ala terima. Sebab itu kita baca Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah. Moga-moga keampunan aku ini Engkau ampunkan dosa dan amalan aku diterima. Nampak? Disusun begitu cantik. Lalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka minal huda wa tuqa. Ya Allah, Kau beri petunjuk kepada kami dan hidayah dan takwa. Nampak? Diiringi dengan doa. Sebab doa itu harapan. Ini ada orang pula lepas sembahyang tak ada doa, dia dah berharap awal-awal lagi. Tak apalah, dia dah berharap, tak apalah. Kita pula tak harapkan seorang tak. Habis tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus balik. Pasal apa? Ada hajat, okeylah. Tak ada hajat, saja balik. Dan doa pun malas. Itu contoh orang yang tak berharap. Jadi tuan-tuan, bila kita nak melakukan amalan soleh, pastikan amalan itu lahir daripada amalan yang benar dan kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang dalam kalimah saya ini. Hadis tak masuk lagi. Nanti kita tahu insya-Allah. Baik, kan ya? Boleh faham ya? Okey. Jadi kita masuk hadis yang ke-7 daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jilid yang pertama. Wa an Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas Malik bin Ahaybi bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy Zahri radhiyallahu anhu ahdal asyaratil masyhuri dillahum bil jannah radhiyallahu anhu. Ya, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waj'i istaddabi fakultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana zu mali wa la yarasuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluth mali qala la qultu fasatru ya Rasulullah faqala la qultu fasulusu ya Rasulullah qala as-sulusu wa sulusu katsirun wa kabirun innaka antadara warasataka aghniya'a khairan min antadarhum alatan yatakaffafun nas wa innaka lan tunfiqa nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qala faqultu ya Rasulullah akhallaf ba'da ashabi. Qala innaka lan takhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajadallahi illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an takhallafa hatta yantafa'a bik aqwamun wa yudarrab bika akharun. Allahumma amdir li ashabi hijratuhum wa la tarudduhum ala aqabihim lakinil ba'si Sa'd bin Khawlah yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma mata bi Makkah atau kama qala rawahu muttafaqun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang sikit, dia nak menceritakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu
Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita nak maklum bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang pegawai pentadbir dari semasa hayat Rasulullah dan pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga, tetapi dia tidak dapat berhijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menetap di Mekah, sahabat lain bersama dengan Rasulullah berpindah ke Madinah. Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas nak cerita tentang bagaimana dia berada di Mekah, lalu dia diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada, wajib terakhir sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji wada, Nabi menziarahi sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kita melihat daripada sejarah ini sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita ada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang tinggal semasa kita dulu classmate, alumni, semua kita jumpa. Satu hari kalau kita pergi tempat kawasan kawan-kawan kita tahu kawan kita datang, ziarahlah dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat hubungi kita datang di rumah dia menziarahi. Itu sunnah. Kalau kita rasa dia sahabat kita. Tapi kalau tidak, yalah. Kadang-kadang kat sebelah taman tu jauh-jauh kan, itu sikap kita lah. Kadang-kadang sikap kita ni dia terikat dengan kemelayuan dia. Adab Melayu ni dia kata tak jemput tak pelawai, dia kata tak pelawai. Itu cerita Piramid ada dah, cerita Nasib Doremi tu kan. Seorang aja bertiga. Kenapa tak ada? Dah tak pelawai. Itu bahasa orang lain. Tapi orang Islam sebenarnya tuan-tuan, dia tak pelawai pun kita boleh ziarah. Ziarah saja. Ziarah sebagai satu mengeratkan ukhuwah silaturahim. Tak payah nak pelawai. Nak pelawai ni bila dia ada buat majlis baru dia wajib menjemput. Kalau tak dijemput, kita tak wajib hadir. Kalau dia jemput, wajib hadir. Tapi orang kita di mana saya tak tahulah, bukan di sini, tempat lain, dijemput tak hadir sebab tak pernah datang surau. Dia buat hukum lain daripada Nabi. Saya tak tahulah orang mana kan. Bukan surau sini kan, surau tempat lain. Dia kalau dia tak datang surau, dia buat kenduri kat satu kawasan dia, qaryah, contoh taman ni, taman, dia panggil lah, buat kenduri lah. Orang surau tak pergi. Sebab apa? Sebab dia tak pernah datang surau. Panggil lah orang geng kau panggil surau. Hanya orang surau cakap. Orang surau mana? Wallahualam. Adakah itu perangai Nabi? Adakah itu cara Islam? Jadi kita buat cara apa kita tak tahu. Kalau kita buat cara itu, kita menyalahi kaedah Islam itu sendiri. Kalau kita dijemput, dia jemput tu. Dia syarat jemput ni bukan syarat misi dia datang jadi jemaah kita. Asal dia jemput, wajib kita hadir. Boleh kita tak hadir kalau jemputan itu ada unsur-unsur maksiat, baru kita haram hadir. Tapi kalau kita tak tahu, datang baru tahu. Datang, jemput tuan rumah, Assalamualaikum, balik. Kadang kita jemput kan, tengok-tengok ada majlis tari nari pula. Kita tak tahu dia jemput kita pergi lah. Pergi, alamak, ada tari nari pula. Joget lambak. Silalah, dia kata silalah. Alamak, kita pun lebih kurang tu. Apa nak juga? Apa yang asing? Wah, asing-asing. Bila asing-asing boleh lah ya. Gitu pula. Bahaya tu. Ini dia patua baru ni. Bahaya. Bila joget asing-asing boleh pula. Astagfirullahaladzim. Jadi ya.
jauh kan? Dua jauh je. Memang joget dalam maya je lagi senang. Pakai Facebook je. Jadi kalau maksiat dia tetap maksiat ya. Baik. Contoh lagi itu. Bila ada maksiat kita kena minta diri. Kita kena hindarkan diri daripada maksiat. Kalau kita ada, maknanya kita bersekongkol dan kita dapat subahah dengan dia. Ya. Okey. Maknanya wajib kita ada. Itu contoh. Inilah Nabi menunjukkan ciri-ciri kepribadian Nabi SAW. Sebab Nabi semasa dia hayat, apabila orang jiran-jiran tetangga dia menjemput dia, dia tak lihat etnik, dia tak lihat agama. Rasulullah tetap pergi. Walaupun yang menjemput itu bukan seagama dia, bukan sebangsa dia, Rasulullah tetap pergi. Kita pula tak lebih teruk jauh daripada dengan perangai Nabi. Bila orang jemput seagama pun tak pergi, teruk menolak kita. Maaf cakap lah Haji nampak lain macam tengok tenung ni macam marah. Nampak kan tengok gaya ni tenung. Dia kata Ustaz ni mulut terlupa. Dia kata ni dia nak kena penampung. Tak, saya cakap dari segi hukum. Tuan-tuan terpulang. Kalau tuan nak buat hukum sendiri, tuan-tuan pulang. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak hukum itu baik pada pandangan tuan, tapi tak baik pada Allah Ta'ala, tuan-tuan cari dan sendiri hukum itu besok bawa ke akhirat, tuan-tuan jawablah. Jadi kita kena lihat. Jangan kita pulau-pulau. Ini dalam taman ada pulau-pulau. Pulau-pulau. Dia jangan tengoklah apa benda pun. Asal namanya bila ada jemputan yang tidak berunsur maksiat wajib, itu hak seorang Muslim terhadap Muslim. Baik. Maka Rasulullah SAW tahu bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ini masa hijrah dia tak dapat pergi. Dia tahu sebab Sa'ad bin Abi Waqqas ada keuzuran yang menyebabkan dia tak dapat pergi. Maka Rasulullah apabila sampai ke Mekah, Rasulullah datang cari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebat Nabi. Bukan Sa'ad cari Nabi. Nabi cari Sa'ad. Kepribadian Nabi SAW. Kenapa? Sebab Sa'ad ketika itu tengah sakit tenang. Maka Rasulullah pun datang. Ya, lalu dia kata, ya, di sini dia kata apa? Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatal wada min waj'i istaddadi fakultu. Maka semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjarahku, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ataupun melakukan ibadah haji wida, lalu dia bertemu dan menjarahku ketika aku sedang sakit tenang. Lalu ketika dalam pertemuan itu aku berkata, qala, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, penyakitku ini bertambah tenang, sedangkan aku mempunyai harta tetapi tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Tengok tuan-tuan, sifat sahabat yang diajar oleh Nabi SAW. Dia mengumpul harta, tetapi dia risau dengan hartanya. Bukan risau kena curi, bukan risau kena ambil. Dia risau kerana hartanya ini belum diselesaikan mengikut hukum Allah Ta'ala. Apa dia? Aku nak sedekahkan harta aku. Itu dia. Seorang sahabat yang sakit tenat, dia risau kalau dia meninggal ada harta banyak, menyebabkan dia tu boleh lambat masuk syurga. Allah Akbar. Tuan-tuan ya? Saya dah cerita belum? Yang dah cerita belum? Yang seorang tukang kayu. Tukang kayu ya, tukang kayu dicabar oleh seorang jutawan. Ya, seorang jutawan untuk menemani bapanya yang meninggal dunia. Kalau dia dapat duduk dengan bapanya, teman arwah bapaknya itu dalam masa sebulan, semua harta peninggalan bapanya akan dapat kat dia. Tukang kayu ataupun tukang potong kayu lah.
Campur pada anak-anak, semua tak sanggup. Tak sanggup. Nak duduk kat mayat. Haji kalau ayah meninggal, dia pesan dia itulah. Anak-anak, besok kalau ayah meninggal, kau duduk di kubur bapa selama seminggu. Siapa yang berjaya, semua harta di luar negara kau punya. Yang dalam negeri semua. Ada rekod gitu. Agak tak nak. Tak nak. Nak tak nak? Bapak wasiat gitu. Nak. Alhamdulillah. Bagus. Ada peluang jadi orang kaya. Baik. Maka anak-anak dia pun tak setuju. Tak sanggup. Sangguplah orang apa nama ni, yang penebang kayu ni sanggup. Malam pertama saja datang, malaikat datang. Malaikat datang. Dia tanya, kamu siapa? Saya meneman mayat. Kamu ada kena-mena tak dengan mayat? Tak ada. Saya bukan waris dia. Apa kerja kamu? Dia kata, kerja saya nebang pokok, cari kayu untuk nak bakar, untuk cari rezeki. Okey, satu. Okey dah. Besok datang lagi malaikat. Tanya lagi, kamu dapat kapak macam mana? Dapat kapak tu untuk kamu niaga macam mana? Saya berusaha cari modal untuk dapat kapak. Besok tanya lagi, kamu kapak dekat mana? Ambil kayu kat mana? Dalam hutan. Kayu tu siapa punya? Hutan punya. Hari ketiga. Hari keempat, tanya lagi datang berkenaan dengan kapak lagi. Sehingga kan seminggu soalannya kapak je. Naik jemur dia nak jawab. Sampai tak jadi lagi nak jawab kapak. Akhirnya dia pun keluar daripada kubur. Seleda lah. Tak dapat duit pun tak apalah. Maka orang pun tanya, wahai saudara, orang tak nak ke kaya? Cukuplah. Aku belum mati pun baru aku ada satu kapak. Dah seminggu punya soal jawab kapak ni. Kalau besok aku dapat harta berjuta-juta dengan wari dia, tak berapa kali, berapa ribu tahun dah aku nak kena jawab bab harta ni. Itu baru buat kapak je tu. Tuan-tuan, ini dia orang ni. Dalam dia tak apalah, tak jadi orang kaya pun tak apalah. Kita pula kalau dengar orang kaya nak kaya, tapi besok dah soal bubui mulut. Itu cerita lah. Ini kita nak cerita tentang bukan saya kata tak perlu kepada kemewahan, tak perlu kepada harta. Itu keperluan dalam kehidupan. Sebab tak ada harta, tak ada kita nak beramal. Nak sedekah tak ada, nak apa tak ada, nak berjariah tak ada. Maka harta perlu. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang ada harta, tapi dia risau sebab dia sakit tenat kepada kewafatan. Dia kata saya tak ada waris, hanya ada seorang perempuan. Perempuan saja waris tak banyak. Hak perempuan dalam pewarisan tak banyak. Banyak kepada pihak lelaki. Itu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita tak payah kita cerita. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dia rasa susah hati. Ya Rasulullah, aku ada harta lagi yang belum selesai, tapi aku ada seorang anak perempuan. Maka boleh tak aku sedekahkan 2/3 daripada hartaku? 1/3 aku bagi kepada waris, yang 2/3 aku serah kepada, aku sedekahkan. Nampak? Macam mana? Kita kalau sakit-sakit ada nak sedekah wang? Tak ada ya? Orang sedekah kita ada dia tak? Kena dia? Kata Mat, demam ni kau ya Mat? Berapa? Alhamdulillah. Makan dah juga. Orang sakit, orang Melayu pula bagus pula. Bila tak sakit, dia datang bawa buah. Sihat, dia belasak ni kita. Ya? Bila sihat je, jom ngetek. Sihat. Ngajak orang ngetek, orang tu kena bayar. Itu lebih kena. Bila sakit, orang tak boleh makan, masa tu lembut makan. Sebab apa? Orang Melayu punya bahasa takut kempunan.
Besok kau mati terbeliak je mata. Bagi dia tu. Bawa lah. Buah limau, buah apa, macam-macam buah. Sampai tak lalu makan. Akhirnya orang yang datang makan. Tak apalah, itu gurau je. Baik. Maka sahabat yang bakal kata, ya Rasulullah, aku nak sedekahkan 2/3 daripada hartaku. Apa jawab Nabi? Maka jawab Rasulullah SAW, tidak boleh. Tak boleh. Kalau gitu ya Rasulullah, nis ataupun nus, separuh. 1/2 daripada hartaku, 1/2 kepada waris. Nabi kata, tak boleh. Separuh pun tak boleh ya Rasulullah. Kalau gitu, suku 1/3. Bukan suku ya, 1/3. 1/3 ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, 1/3 pun dah banyak. Kalau boleh kurang daripada 1/3. Ya. Maka Rasulullah kata 1/3 itu banyak, tetapi sekiranya kamu meninggalkan, sekiranya kamu meninggal dan kamu meninggalkan harta untuk anak isteri supaya mereka tidak meminta-minta, supaya mereka tidak menjadi apa, itu adalah terbaik bagi kamu, ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Maknanya tuan-tuan, dalam kita meraih keuntungan, dalam kita mencari harta dunia, jangan lupa bahagian anak isteri kita. Kalau kita nak sedekah, boleh, tapi jangan lebih 1/3 daripada harta kita. Pastikan orang yang kita tinggalkan, waris yang kita tinggalkan, mempunyai kehidupan selepas kematian kita, supaya mereka tidak dihina oleh masyarakat. Dia jadi macam lihat ada orang bila kematian suaminya, dia dibuang oleh keluarga. Sebab apa? Harta tak ada. Masyarakat kita hari ini tuan-tuan, dia melihat kepada harta. Ada harta, saudara. Tak ada harta, tak kenal saudara. Itu dah terbukti dah tuan-tuan. Tengok musim buah. Musim buah, kita kat taman mana dia tanam buah je, orang pelam je ada. Ni buah kampung, ada manggil, botan, doyan. Betul tak? Orang kampung telefon, Mat, kau cuti-cuti tak nak balik ke? Apa dia tak jual apa ni durian dengan luruh ni tak nak ambil jatah ke? Dah tak lalu nak makan. Dia kata luruh je. Tu dia bawa pick up. Biasa bawa kancing, tapi hari itu bawa pick up. Tengok, kita ni saudara harta betul. Daripada durian bawa pick up, daripada durian bawa kancing. Kenapa takut anak beranak kat kampung tumpah? Nak bawa Mercedes, calor nanti kan. Itu kita, selengkek ni amat. Anak punya saudara keluar, saudara buah. Saudara keluar orang kata. Masa nebak pokok durian tengah bunga tu tak ada nebak. Saya meruk, masa tu lah kita sibuk jaga je. Contoh. Jadi kita ni kadang-kadang ada harta baru saudara. Tapi Nabi kata, Sa'ad bin Waqqas, kamu sedekahkan 1/3. Itu pun dah banyak. Kalau boleh kurang daripada 1/3, supaya anak isteri kamu ada kebergantungan untuk meneruskan kehidupan, supaya tidak dihina oleh masyarakat. Jadi kita kena sempat juga lah untuk anak isteri kita. Ya tak? Haji tak? Kalau kita sakit-sakit ni, kalau boleh, beda-bedalah harta kita kepada anak isteri kita. Beda-bedalah kepada waris-waris kita. Jangan dah meninggal baru nak beda. Ada yang susah. Ada yang susah bagi. Baik. Itu di antaranya. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi untuk mengharapkan keredaan Allah, melainkan engkau pasti diberi pahala daripada pembelanjaan yang engkau keluarkan. Sehingga kan apa yang engkau jadikan untuk menyarahi istrimu,
Maknanya tuan-tuan, walaupun tadi Nabi berlarang Sa'ad bin Waqqas untuk menyedekahkan 2/3, ya, setengah daripada hartanya, 1/3, walaupun dia tak kesampaian untuk melaksanakan sedekahnya itu, niatnya dia nak sedekahkan semua hartanya. Nabi kata tak, jangan, melarang. Dan Nabi melarang supaya ada bahagian warisnya mempunyai kecukupan belanja selepas kematian saat nanti. Walaupun dia tak dapat melaksanakan, tetapi atas dasar dia mempunyai qasad nak membelanjakan harta demi Allah, kerana nak buat baik kepada jalan Allah, kerana agama Allah, walaupun tak kesampaian, dia dah tulis pahala di sisi Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kita kena niat sesuatu kebaikan walaupun kita tak laksanakan. Sebab itu dia kata apa? Husnuzon, kena sangka baik, jangan su'uzon. Dia ini sangka buruk. Yelah Ustaz, kita kan ada harta Ustaz. Tak apa, kita tak ada harta. Apa yang ada kat kita, kita kena niatkan apabila berlaku sesuatu musibah, pastikan anak kita dapat bahagian, dan bahagiannya kalau boleh kita niatkan untuk kerja kebaikan. Ini bila kita minta buat satu pengumuman, keluarkan pamphlet, keluarkan risalah derma untuk membesarkan surau. Apa orang cakap? Surau ni tak ada kerja lain. Asyik-asyik minta duit, asyik-asyik minta duit. Bagi dok juga, mulut dia cakap muhasab betul. Bagi dok juga, asyik dah besar je, macam ramai sangat, dia kata. Ni mulut-mulut tak erti bahasa ni. Dah tuan, bila dengar surau tempat ibadah tuan, apa yang kita pening kepala? Kan benda kebaikan, bagi je, tak nak bagi diam. Kalau kita semata-mata dia kasar, ini surau aku nak bagilah, tak banyak sikit lah. Takkan tak ada peruntukan untuk surau. Ada haju, dah komuniti kutip tiap-tiap bulan. Sini kutip tiap bulan ke? Tak ada. Memang tak ada langsung. Tak kutip langsung kan? Tak kutip. Lepas tu bila kita keluar surat, asyik minta duit, asyik minta duit, kau ini mulut-mulut muhasab. Ada dekat ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah beritahu bahawa kalau kita ada niat untuk nak belanjakan kepada jalan Allah, Allah Ta'ala dah bagi pahala dah, walaupun kita belum buat. Apatah lagi kalau kita buat. Dan nanti hadis yang lain dia kata, kalau kita berniat satu kebaikan, kita dapat satu kebaikan. Kalau kita buat, dapat 10 kebaikan. Kalau kita niat satu kejahatan, belum Allah Ta'ala catat kejahatan. Dan kalau kita buat satu kejahatan, bawa Allah Ta'ala catat satu kejahatan. Dan kalau kita niat kejahatan, kita tak jadi buat, Allah Ta'ala catatkan kita satu kebaikan. Masya Allah. Jadi kita nak macam mana? Cukup sayangnya Allah Ta'ala pada kita untuk kita nak mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Apa dia tuan-tuan? Kasarkan dalam hati, niatkan dalam hati untuk membuat kebaikan. Kita tengok dekat surau kita tu, alamak dah pudar. Kita katalah pudar, kita adalah rezeki sikit. Haji, saya nak sedekah 1 tong cat. Yang diterima pula jangan bahasakan pula. Kau bagi apa Minah? Setong, tak payahlah kau cakap rumah kau sendiri je. Ada lagi kuasa. Orang bagi ambil je. Kalau tak boleh cat kat luar, cat dalam tandas. Untuk 1 tong tu selesailah. Selesai. Betul cakap lain. Tandas A hijau, tandas B biru, tandas C merah. Apa ni? Orang komplain pandai Syekh. Tapi dah yang tandas A, orang ni bagi warna hijau, yang ni bagi warna biru, yang ni bagi warna merah. Takkan kita nak lepok? Setuju tak? Apa rugi dia kalau berwarna-warni?
Yang komplain tu pasal sekali-sekali datang, saya terkejut. Sumpah pun ada orang macam-macam dia. Pasal dia datang sekali-sekali, tapi kalau datang kat dia tak ada gadah. Cemui pula kereta. Sungguh. Jadi kita ni beranggap kalau nak bersedekah, nak kena banyak baru nak sedekah. Sampai sudah tak selesai, tak sedekah je. Nak suruh satu. Kalau tanya pula, Ji, kalau kita cat satu surau ni kan, berapa quotation dia? Kita pergi kontrak kita. Ini 5,000 tak cukup. Mereka dia cakap dia diam. Oh, 5,000 kan. Kadang-kadang tak apa. Tak apa tu sampai 2 tahun tak apa. Maaf ya kan? Ini bahasa kita. Sebab apa kita tak faham tentang konsep. Tahu ni konsep kita nak bertolong-tolong. Pasal kita nak nanti banyak baru kita nak buat. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi jalan untuk kita nak dapat pahala free-free je. Kasat je boleh baik. InsyaAllah kita dapat. Walaupun sedikit, kita bagilah sedikit. Sebab sahaja bapak dia ada niat, tapi Nabi larang. Bukan dia kena ikut, kita ni kena ikut. Tak payah larang, tu tak nak bagi. Itu yang jadi masalah dia. Maka Nabi kata apa? Maka kalau kamu buat demikian dan menyebabkan isteri kamu itu, apabila selepas kewafatan kamu itu dia dapat kehidupan agak selesa dan dia memberikan keuntungan kepada anak, itu juga salah satu daripada sedekah yang utama. Jadi tuan-tuan, kalau kita sedekah kepada anak isteri, jangan kedekut. Itu sedekah yang utama, sedekah yang paling afdal di kalangan sedekah kepada orang lain. Sedekah pada anak isteri paling afdal. Mak Haji dengar Mak Haji Mak Haji boleh demand, jangan marah, jangan risau Mak Haji, tapi jangan demand melampau batas. Minta sekali kereta Porsche, Abang Haji sampai cukup umur pun tak cukup bayar Porsche. Jadi janganlah minta melampau batas. Pada-pada je lah, minta layung taufu ke, mi goreng mamak ke, itu je lah. Kan abang-abang kalau balik nanti semayang, tolong belikan mi goreng mamak Abang pula kalau nak beli dia kena tanya dulu lah, awak ni ada apa-apa ke tidak? Dia tanya dulu ada apa-apa ke tidak. Pasal pula tapi pula awak nak minta mi goreng mamak. Kalau ada apa kita beli, kalau tak ada. Ya Allah ya Tuhanku, nak nunggu rumah bergandung baru boleh nak beli. Itu yang orang rumah kita mak dia, bukan mak dia sini, mak dia lain. Bila mengandung macam-macam dia minta, masa tu lah peluang dia dapat. Bila tak mengandung sampai ke sudah, dia setuju tak? Macam Haji pula tu, macam dia nak mengandung kan kita. Memang tak dapat lah Mak Haji. Jadi dia berhak, maknanya sedekah lah sekali. Ya, mi goreng mama, roti canai ke, keping dua. Takkanlah Mak Haji makan sampai 5 keping. Tak adanya walaupun dia beli 5 keping, dia makan setengah keping je. Mana tahu? Ya, Mak Haji kita ni bagus, dia hormat Abang Haji. Awak beli banyak apa, kita bukan makan banyak, makan sikit je. Dia makan sebelah Abang Haji makan. Yang 4 keping Abang Haji makan juga. Tak rugi. Abang Haji beli, Abang Haji dapat balik. Jangan risau. Kalau kita suka pada anak bini, ini kedekut dengan anak bini. Betul Mak Haji? Mak Haji angguk tu ya. Mak Haji siapa dia tak tahu. Hati-hati tuan-tuan, kedekut. Anak-anak pun sama, minta, kadang-kadang minta aiskrim. Sampai cair aiskrim tu, tak dapat-dapat. Sampai cair aiskrim tu, tak dapat-dapat. Ingatkan dapat, tak dapat. Sampai yang bawa motor tu sekali lalu, kling-kling, 2 kali lalu. Dia tahu anak kita dah kira, 3 kali, lalu kita hambat. Kau pergi di mana? Kau rasa betul bapak ni lah. Minta Haji bukan bapak di sini. Bapak di mana ni? Belum gaji. Ya? Belum gaji. Sangat RM1 pun nak kira gaji ni. Allah Akbar. Kalau dekatnya ayah belum gaji RM1 punya aiskrim mungkin ada. Tak nak. Ayah beli juga RM1. Dia tak nak biar kau ambil juga aiskrim budak-budak ni. Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat. Maknanya tuan-tuan, kita sedekah pada anak bini adalah suatu sedekah yang cukup besar. Dan itulah amalan soleh yang Allah Ta'ala nak lihat kita, bagaimana kita meraihkan ahli keluarga kita.
Apatah lagi bila kita dah meninggal, apakah yang kita telah beri kepada anak isteri kita? Yang terbaik ialah beri anak isteri kita ilmu. Itu yang paling utama. Kedua, harta yang boleh dia meneruskan kehidupan. Itu kita kena faham. Ilmu dan harta. Jangan bagi ilmu, harta tak ada, payah juga. Ada harta, tak ada ilmu pun lagi payah. Itu akan menyebabkan dia akan binasa. Baik. Lalu dalam cerita ini, hadis ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengeluh juga kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak dapat bersama-sama denganmu ya Rasulullah dan sahabat-sahabat lain berhijrah dari Mekah ke Madinah semasa perintah Allah Subhanahu wa taala." Ya. Maka aku rasa terasing. Dia rasa macam seolah-olah dia tidak diiktiraf. Sebab siapa yang berhijrah dengan Nabi semuanya orang hebat. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas seolah-olah dia tak dapat berhijrah. Dia macam rasa kata orang tu tak lengkap lah, kata orang tu. Maka dia tanya, bagaimana kedudukanku ya Rasulullah, sedangkan aku tak dapat bersama-sama berhijrah denganmu ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah SAW, engkau tidak terasing, engkau tidak tertinggal, dan engkau tidak ada sedikit apapun cacat celanya. Buatlah kebaikan yang engkau niatkan, kerana Allah pasti menambah derajat kemuliaan engkau. Maknanya tuan-tuan, walaupun kau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas tak dapat berhijrah bersama-sama Nabi ketika perintah hijrah, kamu berada di Mekah, kamu telah melakukan kebaikan, kamu melakukan sesuatu kejalan Allah SWT, kamu juga dimuliakan oleh Allah, kamu juga mendapat pahala yang sama seperti sahabat berhijrah ke Madinah. Apa maknanya tuan-tuan? Maknanya walaupun kita tak dapat bersama-sama dalam program tersebut sebab kita ada urusan lain. Contoh macam di sini tuan-tuan, setengah-setengahnya bila ada majlis adalah tukang masak. Orang dapur, orang kata dapur. Orang dapur dia buat air, dia buat apa benda lemak tu. Dia tak dapatlah mengikuti program yang diadakan ceramah ataupun kuliah. Dia sibuk dengan masak air lah, buat teh lah kan. Bagi rasa sedap ni, bagi dia orang makan kuat. Dia pun rasa mengkelan. Rugi aku tak dapat dengar ustaz ceramah, dia kata. Maka tuan-tuan, jangan risau. Yang buat air pun dapat pahala macam orang dengar pun dapat pahala. Jadi sama saja. Walaupun dari segi tindakannya tak menyerupai. Tapi yang tak dapat, ceramah ada, dia buat ceramah kat belakang. Itu tak dapat. Faham ni? Dia ceramah kat depan yang autoriti, yang dijemput ustaz untuk beri ceramah, itu berautoriti. Tapi ada pula dalam ceramah, dia buat ceramah yang tak autoriti. Yang itu tak dapat pahala. Faham ke tidak ni? Faham tak? Faham ya? Ramai yang macam tu. Tapi bukan orang sini lah. Tapi kalau dia buat air, dapat walaupun dia sembang. Sebab dia ada tugas dia. Tugas baju air, menyediakan makanan untuk jemaah. Yang ni tukang dengar. Lepas tu, dah beda dengan pendengar, dia pula buat syarahan kat belakang. Kadang-kadang dekat daripada yang pakai mic. Pakai mic ni patut lagi kuat. Yang tak pakai mic lagi dekat. Itu tak dapat pahala. Tak dapat apa. Sebab dia mengganggu majlis namanya. Mengganggu majlis. Mengganggu majlis. Kalau istilah guru saya, syaitan namanya. Marah tuan-tuan. Tapi bukan tuan-tuan, ini cerita orang lain lah. Istilah tu guru saya, dia kata syaitan. Syaitan yang ada dalam majlis dia. Dia lebih baik tidur. Lebih baik tidur. Boleh kan? Boleh dapat pahala daripada dia buat syarahan lain. Itu maaf, itu kena faham. Ramai orang macam tu ni kan? Ramai kan? Tapi bahasa saya tu saya ikut bahasa tok guru saya. Dia kata, ustaz larang ni macam bunyi syaitan, dia kata. Habis nak sebut apa? Habis nak sebut apa? Istilah apa nak bagi sedap orang yang tengah dia ceramah. Nak bagi istilah apa? Dia dijemput di ceramah kan? Tak ada. Habis nak sebut apa? Nak tanya tak? Kalau ada yang istilah
istilah yang paling baik saya bagi tahu. Tapi kalau tak ada, istilah tu yang sesuai. Boleh tukar iblis tak iblis? Lebih kuat lah. Lagi baik juga. Bagus juga. Up sikit. Jadi bukan saya kata dia iblis, tak. Nak cerita itulah gangguan. Jangan ganggu. Tak nak dengar, tak nak dengar, diam. Tidur sudah memadai sebab dia termasuk dalam kelompok orang yang mendapat kebahagiaan dan dinaikkan martabat mereka. Tapi kalau dia mengganggu, apa makhluk yang suka mengganggu? Apa dia? Syaitan. Susah saya dah jawab lah. Tapi orang Melayu boleh sebut syaitan. Ustaz, kasar je bahasa. Tak ada yang lembut lagi Ustaz. Habis nak panggil apa? Iblis. Iblis dekat sejuk sikit Contoh marah saya cakap ni. Tak, suka lah, suka. Bukan nak kata nak beritahu. Bukan nak susah nak jawab ni. Tapi itulah sikit ya. Okey, baik. Maka Nabi kata apa tak ada. Wahai Batu Sa'ad ya, sekarang tak dapat pahala sebagaimana kamu melakukan kebaikan walaupun kami berada di Madinah. Mudah-mudahan ketinggalan engkau kerana tidak berhijrah bersama kami, kamu diangkat derajat oleh Allah Ta'ala di kalangan sahabatku. Maka dia termasuk kalangan sahabat yang dijamin syurga oleh Allah SWT, walaupun dia tak berhijrah bersama Nabi. Jadi kalau orang yang ada tugas masak wa imam, macam nasi, macam air, kerana nak menjayakan majlis, dia juga dapat pahala macam mana orang yang mengendalikan majlis. Baik. Maka orang ramai akan dapat manfaat daripada kamu sekalipun ada orang yang merasa rugi. Maka Nabi kata apa? Wahai Sa'ad, ada juga orang yang dapat manfaat daripada kamu tinggal di Madinah. Sebab apa? Tinggal di Mekah. Sebab sahabat-sahabat dari Madinah apabila sampai di Mekah, mereka akan menziarah dan dapat berteduh di rumah Allah, dapat tempat sanggah lah kata orang. Ada manfaat juga. Kalau semua pergi, mana nak tempat sanggah kita pun kalau pengantin, bila pengantin tu datang dari jauh, kita ada buat rumah sanggah. Tujuannya untuk memudahkan urusan. Jadi kita pun begitu. Jadi mereka sahabat datang dari luar pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ada tempat yang dituju. Alhamdulillah. Maka ada manfaat walaupun kamu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian Nabi pun berdoa, ya Allahumma amdil, ya Allah, teruskanlah hijrah sahabatku dan janganlah jadikan mereka berpatah balik. Akan tetapi yang dikecewa ialah Sa'ad bin Khawailid yang selalu dikasihi Nabi SAW kerana beliau mati di Mekah. Mana tuan-tuan, bagaimanapun, walau macam mana pun, mereka tak dapat bersama-sama dengan Nabi SAW. Tapi sahabat Nabi ada juga yang Nabi kasihi, mereka meninggal di Mekah. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Akhirnya wafat di Mekah. Jadi tuan-tuan, di mana juga kita berada tuan-tuan, wafat sentiasa menanti kita, dan di mana juga kita berada, di situlah tempat mati kita, dan sebaiknya di situlah tempat kita kebumikannya. Jadi itu yang paling afdal tuan-tuan. Ada orang dia bila duduk di sini, bila ke bumi balik kampung. Sedangkan kawan-kawan, sahabat-sahabat ramai di sini. Bila di kampung, siapa yang nak tengok dia? Anak-anak dekat sini. Anak-anak dekat sini, saudara mara ada sana. Yang tengok pun ada saudara mara. Saudara mara pun kadang-kadang dia nak tengok apa-apa, tak apa-apa lagi. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kalau kita meninggal di sini, kita dah letak di sini. Kalau boleh, meninggallah di sini, supaya sahabat-sahabat lain boleh ziarah di samping anak-anak lain. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, untuk kita menghayati hadis yang ke-7 daripada kitab Riyadhus Shalihin, bab yang pertama iaitu bab ikhlas. Mana apa juga yang kita niatkan untuk kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran kepada kita. Dan apa juga yang kita lakukan demi kebaikan agama kita, walaupun kita tidak 100% memberi komitmen,
asalkan kita ada bahagian-bahagian yang diberikan tugas, maka laksanakan tugas itu. Sama juga pahalanya dalam kita menjayakan program-program yang berbentuk kebaikan. Yang ketiga tuan-tuan, apa juga ya, di mana juga kita berada, apabila sampai waktu kita meninggal, biarlah ya kita sebaiknya kita diwafatkan ataupun dikebumikan di tempat yang kita meninggal itu, insya-Allah. Moga-moga kita mendapat hidayah Allah Ta'ala. Moga-moga Allah berikan kita kebaikan yang berterusan untuk kita menjadi hamba yang saleh, insya-Allah. Moga-moga dengan saleh kita itu akan menempatkan kita bersama-sama dengan Nabi-Nabi, bersama-sama dengan sahabat-sahabat Nabi, sama-sama dengan syuhada-syuhada Allah, dan insya-Allah kita akan dihimpunkan di sana di dalam syurga yang tiada nikmat dibandingkan dengan dunia. Wallahu a'lam. Kerana itu untuk malam ini, mohon maaf sekiranya ada ketelanjuran bahasa saya menyinggung perasaan tuan-tuan. Moga-moga kita sama-sama diampunkan oleh Allah Ta'ala. Moga-moga kita sama-sama diberkati dan dirahmati dalam kita menjayakan majlis yang penuh keberkatan, insya-Allah. Aku ni hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ada soalan ni? Tak ada, saya tak baca doa. Tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انت جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أخيرا تسبيح كفارة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وبالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله